Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam bab adab-adab, perkara-perkara yang disunatkan pada hari dan juga pada ketika Jumaat. Tidak dimakruhkan bagi imam dan tidak dimakruhkan juga bagi orang yang ada kosong di hadapan dia. Dia boleh melangkah untuk maju ke hadapan. Begitu juga tidak dimakruhkan bagi orang yang ada autoriti lah, ada kuasa, iaitu sama ada mungkin dia pengerusi masjid ataupun mungkin dia ada orang jawatan yang berjawatan yang masyhur, ataupun orang yang soleh, mungkin dia antara orang lama yang mengajar di masjid tersebut. Bila mana dia dikhususkan tempat untuk dia, maka itu tidak jadi masalah. Bila mana itulah tempat, orang dah tahu itu tempat dia semayang, orang tak akan duduk tempat tu. Pada ketika itu tidak mengapa, dibenarkan untuk meninggalkan satu tempat ataupun kawasan yang khusus, terutama kepada orang yang soleh ataupun kepada orang yang masyhur di tempat tersebut. Dan hukumnya haram seseorang yang membangunkan orang lain, suruh orang lain bangun, dia nak duduk tempat tu tanpa persetujuan daripada orang tersebut, hukumnya haram. Kita datang lambat, duduk belakang. Kalau kita suruh orang tu bangun, duduk di belakang, kita nak duduk tempat dia, maka hukumnya haram. Tak kiralah kanak-kanak ataupun orang dewasa, sama saja hukum dia. Sebab kanak-kanak kita suruh duduk belakang, haram juga, tak boleh kita ambil tempat dia. Jika dengan persetujuan dia, maka itu tidak haram dan tidak makruh, sekiranya dengan persetujuan dia. Cuma dalam bab ini kita kata makruh lah, makruh kepada orang yang duduk tadi kerana dia telah memberi keutamaan kepada orang lain dalam bab ibadat, itu makruh. Sama juga bila saf di hadapan kosong, kita berada di saf yang ketiga, saf kedua kosong, kita tak perlu pelawa orang sebelah kita yang kena pergi. Sebab al-isar bil qurbah makruh, mengutamakan orang lain dalam buat kebaikan, dalam buat ibadat, hukumnya makruh, kita kena buat. Dalam bab ibadat, dalam bab selain ibadat, kita kena utamakan orang lain, tetapi dalam bab ibadat, kita yang kena pergi ke hadapan, kita yang kena buat dulu, berlumba-lumba dengan orang lain. Kemudian haram orang yang wajib Jumaat kepada dia, haram dia menyibukkan diri selepas daripada azan yang kedua. Sibukkan diri apa? Iaitu menjual ataupun membeli. Itu yang dalam Quran lah, idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Apabila diseru untuk sembahyang Jumaat, maka bersegeralah. Perintah Allah, bersegera, perintah ataupun arahan daripada Allah, bersegera berjalan pergi untuk mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Hendaklah kamu tinggalkan jual beli, itu pun larangan daripada Allah. Teks dalam Quran ini menunjukkan jual beli itu diharamkan, dan qiyas daripada jual beli ini, segala transaksi ataupun akad yang diqiyaskan dengan jual beli, akad sewaan, akad pinjaman, akad nikah, semuanya haram. Haram bila? Selepas azan yang kedua. Sebab perintah tersebut adalah wajib dan meninggalkan tersebut adalah wajib. Sekiranya seseorang melakukan perkara yang diwajibkan, melakukan perkara yang dilarang, tinggalkan jual beli, dia jual beli, maka hukumnya haram. Begitulah juga seseorang yang menjual ataupun membeli. Orang yang menjual tu perempuan, orang yang membeli perempuan. Menjual ataupun membeli,
orang perempuan. Tapi yang seorang lagi, satu pihak lagi laki-laki, maka hukumnya berdosa kerana ma'unatun ala ma'siyah, kerana dia membantu dalam urusan kemaksiatan. Sebab seseorang bila dah azan yang kedua, Quran kata idza nudiya lis-salah, bila mana dilaungkan azan yang kedua lah. Pada zaman Nabi sekali azan. Makna azan sekali tu adalah ketika mana Bilal berada di hadapan khatib, makna di hadapan mimbar. Itu makna lepas daripada azan terus khutbah. Itu zaman Nabi. Zaman sekarang selalunya khutbah selalunya azan pertama dalam ataupun luar. Azan dekat luar lah, bukan dekat dalam bilik. Dan azan yang kedua selalunya di luar ataupun di hadapan khatib, di hadapan mimbar tu. Jadi bila mana Allah Ta'ala menyebut apabila idza nudiya lis-salah, bila dilaungkan azan pada hari Jumaat, azan kedua ni maksud dia fas'au ila zikrillah, bersegeralah mengingati Allah, itu bersegera sembahyang Jumaat. Siapa yang orang perempuan tak wajib Jumaat, bila orang perempuan tak wajib Jumaat, dia tak berdosa untuk berjual ataupun membeli. Tapi bila mana dia menjual, orang yang membeli tersebut orang laki-laki, sepatutnya lelaki tak boleh beli selepas azan kedua. Yang perempuan tadi tak apa. Tapi bila mana dia jual kepada seseorang yang mana diletakkan kewajipan atas dia untuk solat Jumaat, wajib, dia juga, perempuan tadi juga berdosa kerana membantu kepada suatu perkara maksiat. Melainkan perempuan dengan perempuan, perempuan yang membeli, perempuan yang menjual, itu tak apa, tak ada masalah. Sebab dua-dua tak ada kewajipan Jumaat. Firman Allah Ta'ala yang saya bacakan tadi, fas'au ila zikrillah, hendaklah kamu bersegera sembahyang Jumaat, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan tak dikenakan kewajipan tersebut, bersegera untuk sembahyang Jumaat. Tetapi sekiranya yang membeli, yang buat transaksi dengan perempuan tadi adalah laki-laki, maka hukumnya adalah haram juga, berdosa kerana dia membantu kepada perkara yang tidak baik, perkara maksiat. Cara dia macam mana? Cara kena tutup kedai, itu cara dia, tak ada cara lain. Sebab kita tak boleh nak hadkan untuk pelanggan wanita saja. Ada sebahagian kedai makan dia tulis 1:10 azan kedua Jumaat tutup kedai. Dia tulis dia kedai makan, dekat kedai makan dia tulis, tapi sebenarnya hanya pada tulisan. Orang makan banyak lagi, dan yang bayar lepas daripada tu. Kalau bayar sebelum tu tak apa, dia makan-makan, dia ambil makanan, dia bayar. Lepas bayar baru dia makan. Dah azan kedua dia tak ada transaksi berjual beli lah. Tapi bila mana dia selesai makan, selesai makan azan baru nak bayar, maka transaksi tersebut haram. Transaksi tersebut adalah berdosa, haram, tapi sah lah. Ada jual beli yang sah tetapi hukumnya haram. Seperti berjual beli selepas daripada azan kedua Jumaat, jual beli tersebut sah, jual beli tu, cuma dia berdosa. Berdosa bukan sebab jual beli, sebab benda luar, sebab dia letakkan jual beli pada tempat yang tak sepatutnya. Kalau jual beli najis, jual beli pakaian yang ada kencing tikus, yang kena najis lah, jadi hukumnya tak sah, dia kena basuh dulu baru boleh jual. Ataupun jual benda-benda yang tak bermanfaat, jual slipper sebelah aja, jual kasut sebelah aja. Ataupun benda-benda yang tak ada kat tangan dia, dia order tapi tak sampai lagi, lepas tu dia dah jual lah, dah ambil duit semua. Jadi ini yang tak hukumnya tak sah. Tapi dalam bab jual beli selepas azan kedua Jumaat, hukumnya sah. Sebab syarat jual beli semua sah. Syarat jual beli cukup, rukun jual beli cukup. Yang tak cukupnya adalah tempat ataupun situasi jual beli tersebut. Itu yang menyebabkan haram. Dah macam budak-budak perempuan lelaki saya, dia kata Jumaat orang semua disuruh, kita transaksi tu kira haram lah. Budak-budak tak ada kewajipan Jumaat. Tak, Perempuan tak apa. Perempuan tak apa. Cuma masalah sekarang bukan kepada pelanggan kedai, masalah kepada tuan kedai. Sebab macam mana dia nak kontrol orang perempuan je masuk, lelaki tak boleh masuk. Jadi susah lah. Sebab kalau dah buka kedai,
tak kira pelanggan, customer lelaki perempuan semua masuk. Main dia tak boleh nak hadkan perempuan. Dia boleh lah had, tapi dia tak, tu luar daripada dari cara dia nak kontrol susah lah. Macam mana pun dia terpaksa bagi lelaki masuk juga. Melainkan di RNR. Kalau di RNR ni selalunya orang yang bermusafir lah. Tak ada orang lalu di RNR ni orang yang tak bermusafir, lalu bermusafir jauh. Dalam sangkaan baik kita bermusafir jauh, itu tak apa. Tapi kalau jual di tepi-tepi jalan bukan di RNR, itu tidak dapat kita kena macam mana kena tutup lah. Tak ada cara lain. Tapi di RNR pun yang menjual tu mesti orang perempuan, tak boleh orang lelaki. Walaupun membeli tu orang lelaki sebab dia bermusafir, itu sah lah. Sebab musafir dia tak ada kewajipan sembahyang jemaat. Kita tak perlu tengoklah dia musafir selepas subuh ke sebelum subuh, tu bukan tanggungjawab kita. Yang kita tahu dia bermusafir. Tapi kebanyakan kalau kita lihat di masjid-masjid, kadang-kadang orang yang jual dekat luar-luar masjid, kita boleh lihat, contohnya kita datang lambat, dah khutbah kedua dah, imam nak habis dah khutbah, kita semayang, orang jual beli tu masih ada di kedai dia lagi. Kemudian kita balik paling awal sebab kita parking, mungkin sebab kita lambat parking motor ataupun kita kat luar yang boleh blok parking orang lain lah. Jadi kita semayang terus keluar. Orang yang berjual beli tu bukan 2, bukan 3 orang, tapi lebih di tempat yang sama. Mana mereka tak semayang Jumaat. Mereka berniaga di kawasan semayang Jumaat, tapi mereka tak semayang Jumaat. Ini bukan seorang dua, tapi ramai kita boleh lihat. Cuma kita tak perasan sebab kita datang awal semayang Jumaat. Dan hukumnya adalah makruh bagi orang yang ada kewajipan semayang Jumaat selepas daripada gelincir matahari, selepas azan pertama. Lepas azan pertama hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab azan pertama tu azan yang belum lagi untuk khatib berkhutbah. Dia hukumnya makruh. Okey. Kita lihat, kita ada bincangkan dulu mengenai dengan orang yang bersin. Orang yang bersin bila mengucapkan alhamdulillah, jemaah yang sedang mendengar khutbah disunatkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah, ucap dengan lidah, bukan dalam hati. Walaupun pada ketika khutbah, dengan syarat orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, dan hukumnya tidak makruh dia mengucapkan yarhamukallah, itu dipanggil tashmid. Dan perkara ni, sebab ini dipanggil sebab qahri. Dia bersin bukan disengaja bersin. Orang bersin ni selalu bukan sengaja, memang dia nak bersin pada ketika itu. Kemudian dimakruhkan, kita bincang sebelum ni, memberi salam ketika khutbah. Masuk masjid beri salam kepada jemaah makruh, tetapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Kita dah bincang sebelum ni. Dan dengan syarat jawab salam yang paling ringkas, waalaikumsalam, tak perlu panjang-panjang. Kemudian Imam Ar-Ramli menyatakan diharuskan, tidak makruh bagi orang yang mendengar khatib berselawat kepada Nabi, maka dia mengangkat suaranya apabila dia mendengar sebutan nama Nabi SAW. Bila dia dengar nama Nabi, contoh khatib berkhutbah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, maka dia pun menyebut SAW ataupun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apa-apa selawat boleh, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebut dengan lidah, itu tidak makruh. Sebut dengan lidah tidak makruh. Bahkan hukumnya adalah disunatkan. Walaupun di sana ada sebahagian kecil di kalangan ulama seperti mana Abu Tib menyatakan hukumnya makruh kerana telah menghilangkan fokus untuk mendengar khutbah yang disampaikan. Tetapi ulama kata kalaulah kata makruh pun dia tak sampai makruh khilaful aula, tetapi masih disunatkan untuk untuk menjawab selawat kepada Nabi dia, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fatawa. Ibnu Hajar kata apa? Hukum selawat kepada Nabi
ketika mendengar khatib menyebut nama Nabi SAW, dia mengangkat suaranya, tapi mengangkat suara sekadar telinga dia dengar, tak perlu mengangkat suara terlampau tinggi. Ibnu Hajar kata hukumnya harus dan tidak makruh, bahkan adalah disunatkan. Ustaz, Ya. itulah dalam kubah jemaah khatib masjid kubah. Kita zikir dalam hati tapi tak keluar suara. Boleh ke Ustaz? Tak. Ada khatib dengan kubah kita Zikir. zikir dalam hati. Tak, khatib berkhutbah, kita fokus kepada apa yang sunat, fokus kepada apa yang disampaikan, poin yang disampaikan ketika khutbah. Zikir dalam hati tidak makruh lah. Yang makruh zikir mulut, zikir lidah. Tapi itu pun tak menepati sunnah. Yang sunnah sebenarnya fokus dengar apa yang disampaikan oleh khatib. Kemudian tapi dia tak sampai tahap makruh. Sebab apa tak sampai tahap makruh? Sebab yang makruh berzikir dengan lidah ketika khatib menyampaikan khutbah. Dia ada 5 lah situasi berzikir hukumnya makruh. Salah satu daripada 5 perkara ini adalah ketika mana khatib menyampaikan khutbah. Kemudian makmum yang mendengar khutbah ataupun doa imam, dia kena aminkan doa imam. Khatib dia kena aminkan doa khatib. Dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra menyatakan menyebut perkataan amin secara kuat itu adalah diharuskan, tetapi yang terbaik, yang aula ataupun yang afdal, tinggalkan kuat, jangan kuatkan suara, sekadar telinga kita dengar saja kita menyebut amin. Sebab bila menyebut kuat akan mengganggu jemaah yang lain yang sedang mendengar khutbah ataupun doa yang sedang dibacakan. Jadi hukumnya sunat juga menyebutkan perkataan amin, tetapi tak perlu tinggikan suara ketika khatib sedang berkhutbah. Khatib bila berkhutbah dia akan baca doa, khutbah yang kedua. Bila khutbah baca doa, maka disunatkan bagi makmum untuk mengaminkan doa imam. Start doa selalunya khatib akan baca Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ketika itu disunatkan makmum menyebut amin, sekadar telinga dia dengar. Ataupun kuat sikit lah, tak perlu sampai 3-4 orang dengar. Kemudian disunatkan bagi orang yang hadir, orang yang hadir mendengar khutbah Jumaat ini, mengangkat kedua tangan ketika mana khatib membacakan doa. Sunat mengangkat dua tangan ini adalah untuk jemaah yang dengar. Untuk jemaah yang mendengar khutbah disunatkan angkat tangan. Untuk imam tak disunatkan angkat tangan. Sebab tu kita dengar, kita lihat imam bila mana dia baca khutbah apa? Khutbah Jumaat, dia baca Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Dia takkan angkat tangan. Kalau ada imam pegang tongkat sambil tu dia angkat tangan, maknanya dia kena belajar bab apa? Fiqh lagi. Sebab tak disunatkan bagi imam untuk mengangkat tangan ketika berada di atas mimbar, melainkan khutbah istisqa, solat istisqa, minta hujan, disunatkan bagi imam juga angkat tangan. Selain daripada itu tak perlu angkat tangan. Sembahyang khutbah hari raya pun tak perlu angkat tangan. Jumaat pun tak perlu angkat tangan. Yang perlu angkat tangan makmum. Orang yang mendengar khutbah imam disunatkan mengangkat tangan. Pernah ditanyakan kepada Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab, seperti mana dinukilkan dalam kitabnya Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, mengenai mengangkat tangan selepas selesai dua khutbah pada hari Jumaat. Adakah dia disunatkan ataupun perkara bid'ah? Maka Ibnu Hajar menjawab, mengangkat dua tangan adalah perkara sunat pada setiap kali doa di luar pada sembahyang. Kan kita dah bincang sebelum ini, ada doa yang mustajab. Kita berdoa di antara bermula khutbah, bermula imam naik di atas mimbar sampailah selesai sembahyang Jumaat. Jadi ketika mana khatib membaca doa, kita disunatkan angkat tangan. Selesai khutbah, dua-dua khutbah khatib,
juga makmum disunatkan berdoa. Disunatkan berdoa dan angkat tangan. Bukan sunat, maknanya dia cari waktu yang afdal, waktu yang mustajab. Jadi dia nak doa boleh. Bukanlah perkara bid'ah. Yang penting nak doa bila pun boleh. Bila nak doa dia kena angkat tangan lah. Doa luar daripada semayang. Dalam semayang tak perlu angkat tangan, melainkan doa kunut je angkat tangan. Doa ketika rukuk tak perlu angkat tangan. Doa ketika sujud tak perlu angkat tangan. Doa ketika qiyam tak perlu angkat tangan, melainkan doa kunut saja perlu angkat tangan. Doa di luar semayang semua disunatkan angkat tangan. Okey, dimakruhkan ihtibak yang kita bincangkan pada minggu lalu, iaitu duduk duduk macam ni, ataupun dia punya tangan duduk belakang. Orang Arab selalu ikat, itu makruh, melainkan sekiranya dia duduk macam tu lagi segar, lagi cergas dia, itu tidak menjadi masalah. Kalau situasi yang biasa hukumnya makruh. Dan haram ketika semayang sunat selepas daripada khatib naik di atas mimbar. Khatib naik di atas mimbar walaupun dia tak start lagi khutbah, maka tak boleh apa-apa semayang sunat, tidak dibenarkan. Walaupun dia tak mendengar khutbah, walaupun mikrofon rosak, dia tak dengar pun, duduk belakang sekali, walaupun dia tak dengar tapi menghormati bacaan khutbah yang dibacakan, diharamkan dia semayang seolah-olah bila dia semayang dia berpaling daripada khutbah keseluruhannya. Ini hukum ini bukan terpakai di negeri kita saja, termasuklah di Mekah. Di Mekah tak ada waktu yang diharamkan semayang, tetapi bila khatib sedang berkhutbah kita tak faham bahasa Arab, tak tahu apa benda yang imam khutbah dalam bahasa Arab, baik kita semayang sunat, tetap tak dibenarkan. Walaupun di Mekah kita boleh semayang lepas asar, semayang sunat lepas asar, lepas subuh, tak ada waktu haram. Tapi ketika khatib sedang membaca khutbah, tak kira khutbah, terutama khutbah Jumaat ini yang kita sedang bincangkan, maka tidak dibenarkan sembahyang sunat, melainkan sembahyang sunat tahiyatul masjid saja dibenarkan. Kemudian sembahyang sunat tahiyatul masjid itu hukumnya sunat. Sembahyang sunat yang dibenarkan tahiyatul masjid, ataupun niat dua-dua saja ke solat sunat, qabliyah Jumaat dan tahiyatul masjid. Itu kerana Allah Ta'ala, itu saja. Kalau niat selain daripada tahiyatul masjid, hukumnya tak sah. Kemudian solat sunat tahiyatul masjid itu sunat, meringkaskan solat itu hukumnya wajib. Solat sunat tahiyatul masjid ketika khatib sedang membaca khutbah itu hukumnya sunat, tetapi meringkaskan solat sunat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Bagaimana kita nak ringkaskan tu bagaimana? Ada dua pandangan ulama. Pandangan Ibnu Hajar dalam kitab Al-Manhajul Qawim, dia kata apa? Berpada dengan perkara yang wajib je, baca Al-Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua. Yang lain sekadar tumakninah saja. Itu saja. Hanya terbatas kepada perkara yang wajib. 2 rakaat tahiyatul masjid ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Pendapat Imam Ar-Ramli, dia kata yang dimaksudkan ringkas itu adalah maksudnya tidak memanjangkan semayang. Mana kalau kita nak baca Al-Fatihah, baca surah yang pendek, tak jadi masalah. Baca zikir subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, hanya 3 kali, tak lebih. Itu mengikut kebiasaan uruf, kebiasaan, tidaklah dipanggil panjang. Kalau panjang ni dia baca surah yang panjang, dia bacaan subhana rabbiyal azim lebih 3 kali, subhana rabbiyal a'la lebih 3 kali. Ada 2 pandangan ulama, dua-dua pandangan ni kuat. Kalau berpegang dengan pendapat Ibnu Hajar, berpada dengan perkara yang wajib sahaja, ringkaskan yang wajib sahaja. Kalau pendapat Imam Ramli, ketika tahiyatul masjid, ketika khutbah, khatib sedang baca khutbah, mengikut uruf, panjang tu mana sembahyang yang biasa yang tak dipanggil panjang. Kemudian Ustaz, kalau sekali boleh tak? Sekali boleh. Sekali boleh. Sekali boleh. Sah. Kalau pendapat pendapat Ibnu Hajar, dia kata berpada dengan wajib. Berpada dengan wajib makna subhana rabbiyal a'la, cukup. Sebab zikir tu sunat, tapi berada dalam situasi apa?
tumakninah, sekadar subhanallah itu wajib. Jadi sementara kita nak tunggu subhanallah tu, kita zikirlah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Pendapat Ibnu Hajar sekali je, tak boleh tambah wa bihamdi. Makna cukup dengan perkara wajibnya. Bukanlah zikir subhana rabbiyal azim tu wajib, subhana rabbiyal a'la tu wajib. Tapi bila kita duduk sekadar rukuk sekadar subhanallah, kita zikirlah subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, berdiri sekadar subhanallah, rabbana lakal hamd. Sujud Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, rabbighfirli warhamni, Allahu akbar. Makna buat perkara yang wajib saja. Kemudian orang yang masuk pada ketika azan Jumaat, maka dia wajib dia menjawab seruan azan, kemudian dia solat tahiyatul masjid. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Imam Ahmad Az-Zahabi Al-Bassal, dia memfatwakan orang yang masuk dalam masjid ketika azan, ketika mana azan khutbah, maknanya ketika mana azan Bilal laungkan azan di hadapan khatib, di hadapan khatib yang berada di atas mimbar, makna azan kedua lah. Yang aulanya bagi dia adalah dia sembahyang tahiyatul masjid. Makna sembahyang tahiyatul masjid, mana pendapat ini ada juga pendapat yang menyatakan tak perlu jawab azan kedua, tak perlu jawab, solat tahiyatul masjid terus. Ada pun Abu Syukail, dia kata barangkali yang aulanya adalah dia berdiri, dia jawab azan, kemudian dia solat tahiyatul masjid. Dan ringkaskan tahiyatul masjid tersebut, maka dia akan menggabungkan dua pahala, pahala menjawab azan dan juga pahala solat tahiyatul masjid. Dan pendapat ini telah ditarjihkan oleh Abu Makhramah, dan dia menyatakan tidak sahih pendapat yang mengatakan makruh menjawab azan pada ketika itu. Sebab ada sebahagian ulama, terutama yang kita sebutkan tadi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, yang difatwakan oleh siapa? Oleh Imam Ahmad Az-Zahabi Al-Bassal. Dia masuk masjid, orang yang masuk masjid tiba-tiba azan kedua dilaungkan. Jadi mana satu dia nak buat? Ada orang kata, ada di kalangan ulama kata menjawab azan ni hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Kemudian solat tahiyatul masjid pun hukumnya sunat juga pada ketika tu. Jadi kita bila masuk masjid terus kita melakukan solat tahiyatul masjid, maka tak perlu untuk kita menjawab seruan azan. Tak perlu kita jawab azan. Jawab azan hukumnya sunat, bukan wajib. Jawab azan hukumnya sunat. Masuk solat tahiyatul masjid sunat juga. Jawab azan sunat juga. Cumanya bila sebahagian di kalangan ulama menyatakan bila kita masuk saja masjid ketika azan yang kedua terus solat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab nak memfokuskan kepada khutbah yang akan disampaikan. Sebab mendengar khutbah itu majoriti ulama kata wajib selain mazhab Syafi'i. Jadi bila mana kita sibuk dengan perkara sunat, sibuk dengan menjawab azan, kemudian solat tahiyatul masjid ketika khutbah sedang disampaikan, mendengar khutbah itu majoriti ulama kata wajib selain mazhab Syafi'i. Kita sibuk dengan sembahyang sunat. Sepatutnya kita sembahyang sunat dulu ketika mana azan kedua. Tapi pendapat dalam mazhab Syafi'i kita, pendapat yang kuatnya adalah kita jawab je azan seperti biasa, kemudian kita solat tahiyatul masjid yang ringkas ketika khatib menyampaikan khutbah. Ada dua pandangan di kalangan ulama. Kita nak amalkan yang mana-mana boleh, tapi pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i kita yang saya bagi tahu tadilah, jawab saja azan kemudian solat sunat tahiyatul masjid. Dan tidak dinafikan kalau ada orang yang berpendapat daripada menjawab azan, baik dia sembahyang sunat, bila dia sembahyang sunat tahiyatul masjid, dia boleh fokus daripada awal sampai akhir apa yang khatib nak sampaikan. Kita tak boleh nafikan pendapat tersebut. Kemudian
orang yang mendengar khutbah, adakah disunatkan untuk dilihat khatib? Dilihat khatib yang sedang berkhutbah. Dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti disebutkan oleh Ibnu Abdis Salam. Dia kata apa? Dalam kitabnya dia sebut yundab an-nazar ila al-khatib hal al-khutbah. Disunatkan melihat jemaah solat Jumaat ketika mendengar khutbah, disunatkan melihat kepada khatib yang sedang membaca khutbah. Disunatkan melihat kepada khatib dan juga muazzin ketika khutbah dan juga azan. Sebab tu khutbah yang kedua duduk dekat depan, tak boleh duduk dalam bilik. Sebab disunatkan bagi jemaah melihat muazzin yang sedang melaungkan azan. Imam Shibramil-Lisi dalam kitabnya Hawashi An-Nihayah, dia kata apa? Tidak disunatkan melihat kepada khatib ketika mana khatib menyampaikan khutbah. Seolah-olah dia tidak berpegang dengan pendapat Ibnu Abdis Salam. Dua-dua ni ulama besar. Fa innahu min kibaril ashab wa mimman balagha rutbatil ijtihad fil mazhab wa ma'a zalika fa bahsu Shibramil-Lisi wajihun. Jadi pendapat Imam Shibramil-Lisi seolah-olah pendapat dia pun ada kuatnya. Tak perlu lihat kepada khatib yang sedang menyampaikan khutbah, kerana yang pentingnya bukan mata kita yang melihat, yang penting hati dan juga lidah kita kena diam. Hati kita, lidah kita diam, bukan diambil kira mata. Mata ni lihatlah macam mana, tapi hati tempat lain. Yang pentingnya, Imam Shibramil-Lisi kata, yang pentingnya diam itu pada hati dan juga lidah. Fokuskan apa yang disampaikan. Tak perlu lihat kepada khatib pun tak apa. Tapi kita perlu raikan dua-dua pendapat ni. Sebab apa? Hati pun kita nak fokus, khusyuk mendengar khutbah, tapi jangan sampai tertidur. Jangan sampai tertidur, kepala kena angkat. Bila kita fokus saja dalam hati, orang Melayu kita fokus, tunduk, maka dia akan jalan terus. Jadi kena angkat juga kepala supaya lihat apa yang disampaikan oleh khatib. Kemudian ada satu waktu yang mustajab untuk berdoa di kalangan ulama yang kita bincangkan sebelum ini, di antara khatib duduk di antara dua khutbah tapi waktunya kita tak tahu bila. Pada hari Jumaat daripada pagi sampai ke maghrib tu ada satu waktu yang mustajab untuk kita doa, kita tak tahu bila. Kemudian menjawab ijabatul muqim awla minad du'a. Menjawab orang yang sedang iqamat, orang yang melaungkan iqamat, kita jawab dia itu lebih aula berbanding kita doa. Memang doa ulama menyatakan di antara khatib naik di atas mimbar sampai selesai sembahyang Jumaat, itu antara waktu yang mana ada disembunyikan satu waktu yang mustajab untuk doa. Tapi ketika mana dilaungkan iqamat, pada ketika itu menjawab iqamat itu lebih aula, lebih afdal berbanding kita berdoa pada ketika itu. Dan menyibukkan diri pada ketika iqamat sedang dilaungkan, tak kira pada hari Jumaat ataupun selain pada hari Jumaat, maka hendaklah dia menyibukkan diri dengan menjawab iqamat tersebut, bukan dengan berdoa. Sebab di kalangan orang-orang jahil, mereka doa pada ketika itu adalah khilafus sunnah, bertentangan dengan perkara sunnah. Sebab sunat doa ini selepas daripada iqamat, bukan ketika iqamat. Selepas iqamat disunatkan doa. Tapi itu pun ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Doa selepas azan tak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Kita baca Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatul qa'imah, itu ada teks hadis dia. Tapi doa selepas iqamat itu tak ada hadis. Cuma ulama qiyas saja. Ulama qiyaskan bila azan disunatkan baca doa, doa selepas azan, iqamat pun disunatkan juga, dia qiyas. Tapi Nabi tidak ajar perkara tersebut,
Cuma ulama kita mengkiaskan hukum iqamat itu seperti hukum azan. Itu saja. Jadi di sini kita boleh simpulkan, sekiranya ada orang yang menyatakan dia tak bersetuju untuk doa selepas pada iqamat, tidak ada masalah. Sebab itu memang tak ada hadis. Tapi kita berpendapat ada doa selepas daripada iqamat kerana dikiaskan dengan hukum azan. Azan disunatkan jawab, selepas azan disunatkan baca doa, iqamat disunatkan jawab, begitulah juga disunatkan membaca doa. Kemudian menyebukkan diri dengan berdoa antara dua khutbah itu untuk jemaah. Adapun untuk imam, untuk khatib, maka dia akan membaca suratul ikhlas secara diam-diam, secara perlahan. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dia bangun, sambung khutbah yang kedua. Dan dimakruhkan kepada khatib dan selain daripada khatib ketika khutbah untuk dia minum air, itu makruh. Melainkan dalam keadaan dahaga. Sebab ada sebahagian ada sebahagian di kalangan kita sebab dia semayang, dia akan sedia dibawa botol. Bila bawa botol, dia tak rasa dahaga pun, tapi dia minum juga ketika mendengar khutbah. Maka ulama kata makruh, melainkan kalau dia dahaga. Sebab sekarang musim panas, kita bawa air, dengar khutbah, kita rasa dahaga, kita minum, itu tidak makruh. Begitu juga khatib. Khatib yang menyampaikan khutbah, walaupun ada air di hadapan dia, dia tak disunatkan untuk dia minum. Hukumnya makruh, melainkan dia rasa dahaga, tak sakit tekak, maka baru tidak makruh untuk dia minum. Imam An-Nawawi menyatakan dalam kitab Majmu', dia menyatakan dimakruhkan bagi mereka sama ada imam ataupun makmum minum dalam keadaan tidak rasa dahaga. Sebab ada air depan dia tak rasa dahaga, tapi dia minum, maka makruh. Tidak mengapa kalau rasa dahaga. Sebab tujuan dia ketika khutbah ini, kita hanya fokus untuk mendengar saja. Tak disunatkan, tidak disunatkan untuk kita tulis, tak disunatkan untuk kita minum perbuatan lain. Kita dengar semata-mata. Kalau nak tulis lepas habis khutbah, lepas habis semayang. Okey. Kemudian kita nak lihat mengenai dengan hari Jumaat ini, adakah disunatkan untuk menziarahi kubur hari Jumaat? Sebab sebahagian di kalangan kita berpendapat setiap hari Jumaat hukumnya sunat menziarahi kubur. Dalam kitab-kitab fiqh, sebahagian di kalangan kitab-kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i ini ada yang menyatakan perkara tersebut. Dalam masalah menziarahi kubur ini, ulama berbeza pendapat pada hari Jumaat, bukan hari-hari lain, pada hari Jumaat. Kita fokusnya pada hari Jumaat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan menziarahi kubur pada hari Jumaat adalah perkara bid'ah muhdatsah, perkara yang baharu, perkara bid'ah. Apabila dikhususkan, seseorang itu mengkhususkan ziarah kubur ini hanya ziarah pada hari Jumaat saja, dan dia beriktikad ada kelebihan, ada keistimewaan dia menziarahi kubur pada hari Jumaat. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Taimiyah, dan pendapat ini dipegang oleh Ibnu Taimiyah, menyatakan ziarah kubur adalah perkara bid'ah sekiranya seseorang itu khususkan pada hari Jumaat dan dia beriktikad ada kelebihan yang tersendiri pada menziarahi kubur pada hari Jumaat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dalam kitab dia, menyatakan apa? Sesungguhnya manusia mengkhususkan ada musim-musim tertentu kerana mereka beriktikad pada musim-musim ataupun hari-hari tertentu ada kelebihan. Bila mana dia mengkhususkan dia mengkhususkan waktu untuk berpuasa hari tertentu, solat hari tertentu, kemudian dalam i'tiqad dia ada kelebihan yang tersendiri, sedangkan tak ada kelebihan, sedangkan tiada kelebihan pada hari tersebut, maka dilarang dia mengkhususkan hari tersebut untuk dia sembahyang, berpuasa ataupun buat
ibadat yang dikhususkan, yang mana dia beriktikad ada kelebihan tersendiri. Perkara ni selalunya disebut dalam Isra' wal Mi'raj. Bila Isra' wal Mi'raj, yang teristimewanya pada malam Isra' wal Mi'raj, kita berpuasa pada siang hari. Sebab apa kita puasa? Sebab kita beriktikad Isra' wal Mi'raj ini hari yang teristimewa untuk Nabi. Memang betul malam istimewa untuk Nabi, bukan untuk kita, untuk Nabi. Tapi Nabi tak suruh pun kita berpuasa. Tapi kalau nak puasa sunat boleh, tapi tak boleh beriktikad inilah hari teristimewa dan hari ini disunatkan untuk kita berpuasa. Tak boleh beriktikad seperti itu. Lajnah lil ifta', pendapat yang dipegang oleh pendapat yang dipegang oleh Ibnu Baz rahimahullahu taala, dia menyatakan wal masyru' an tazara al-qubur fi ayyi waqtin tayassara liz-za'ir min lailin aw naharin. Perkara yang disyariatkan untuk orang ziarah kubur ni pada mana-mana waktu boleh. Dia rasa free pada waktu siang, dia pergi siang. Kalau dia rasa malam dia teringat nak pergi kubur, kalau kubur tu buka lah. Selalu kubur kat Malaysia kita kunci, petang lah kunci 7. Ada yang pukul ikut office hour pun ada, 5.30 kunci. Kalau ada orang mati lepas 5.30, tunggu esok. Ada juga, tunggu esok. Sebab dia buka pukul 8.30. 8.30 lah kubur kena tanam esok. Sebab apa? Sebab dia kunci waktu office hour 8.30 sampai 5.30. Jadi Ibnu Baz menyatakan sebenarnya disyariatkan atau disyariatkan ziarah kubur ni pada waktu yang mudah, tak kira siang ataupun malam, mengkhususkan hari tertentu, malam tertentu, maka dia adalah bid'ah yang tidak ada asal padanya. Apa dalil dia? Dia ada dalil lah. Dalil yang pertama, Nabi SAW menyatakan zuru al-qubur, ziarahlah kubur, fa innaha tuzakkirukum al-akhirah, kerana bila kita ziarah kubur mengingatkan kita kepada hari akhirat nanti. Jadi dalam hadis ini wajhud dalalah, iaitu kita panggil tempat perbincangan dalam hadis yang kita bacakan tadi, menunjukkan disunatkan memperbanyakkan ziarah kubur tanpa menentukan sebarang waktu yang teristimewa, bila-bila saja. Kemudian dalil yang keduanya, man i'taqada anna ziyarah yaumal jum'ah afdal min az-ziyarah fi ghairihi min al-ayyam faqad i'taqada amran muhdatsan wa amila amalan muhdatsan lam yarid bihi syar'u. Ini dalam kitab Tazkirah fi Ahkamil Maqbarah al-Aqdiyah wal Fiqhiyah. Siapa yang beriktikad ziarah kubur pada hari Jumaat lebih afdal berbanding ziarah kubur pada selain pada hari Jumaat, maka dia beriktikad dengan perkara yang baharu, perkara bid'ah lah, dan dia beramal dengan amalan yang baharu yang tidak datang syariat padanya. Itu pendapat pertama yang menolak untuk ziarahi, mengkhususkan waktu hanya ziarah kubur pada hari Jumaat. Ziarah kubur memang disunatkan, itu tidak dinafikan. Cuma meletakkan hari yang khusus itu adalah tidak sepatutnya berlaku, seperti mana yang disebut oleh pendapat pertama. Pendapat yang kedua menyatakan annal afdal, yang afdal, yang paling aula, yang terbaiknya pada menziarahi kubur adalah ziarah tersebut pada hari Jumaat. Ini satu jamaah di kalangan ulama-ulama fiqh dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanbali. Empat mazhab menyatakan yang afdalnya ziarah kubur pada hari Jumaat. Apa dalil mereka? Dalam kitab-kitab fiqh seperti yang saya bagi tahu tadi, bukan kata sekadar mazhab Syafi'i, kitab fiqh mazhab Syafi'i, empat mazhab menyatakan yang afdalnya adalah pada hari Jumaat ziarah kubur. Apa dalil? Dalil yang pertama, man zara qabra abawaihi
aw ahaduhuma fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba birran. Siapa yang ziarah kubur kedua ibu bapanya atau salah satu daripada kedua bapa dia pada setiap hari Jumaat, diampunkan dosanya dan juga dituliskan dia di kalangan orang yang baik, orang yang berbakti kepada kedua ibu bapa. Hadis ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam As-Saghir. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ini menjadi perbahasan di kalangan ulama. Ulama menyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Dan ada sebahagian imam menyatakan hadis ini hadis maudhu', hadis palsu. Tapi hadis ini kita kategorikan hadis yang lemah. Okey. Dalil yang kedua, annal amwat, orang yang mati, mereka tahu orang-orang yang ziarah mereka pada hari Jumaat dan juga satu hari sebelum dan juga satu hari selepas, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu. Mereka tahu siapa datang. Yang demikian itu kerana kelebihan hari Jumaat dan juga kerana keagungan hari Jumaat. Ini disebut dalam kitab Durrul Mukhtar, dalam kitab mazhab Hanafi. Dibincangkan di kalangan ulama mengetahui pendapat yang kata orang-orang mati tahu ada orang ziarah dia pada hari Khamis, Jumaat, Sabtu ni. Itu tak ada dalil sebenarnya, tak ada dalil. Selain daripada mimpi saja. Wa minal muqarrar, sebenarnya yang ulama sebut untuk menjadikan berhujjah dengan mimpi ini tidak sahih. Untuk mensabitkan hukum syariat. Okey. Jadi kesimpulan dia mengenai dengan menziarahi kubur, ada dua pandangan di kalangan ulama. Empat mazhab menyatakan hari ziarah kubur pada hari Jumaat itu yang paling afdal lah. Walaupun sebahagian di kalangan ulama tidak bersetuju dengan pendapat ini, tidak jadi masalah. Yang pentingnya ziarahlah kubur, walaupun kalau tak sebulan sekali pun seminggu, kalau tak seminggu sekali pun sebulan sekali pun tak apa. Okey. Ada apa-apa soalan? Kalau kita sembahyang sunat satu masjid selepas khutbah kedua, kan? Selepas khutbah kedua kita dah start sembahyang. Ketika khutbah kedua. Masa khutbah kedua solat tahiyatul masjid. Boleh solat tahiyatul masjid, tapi pastikan tau tempat yang kita sembahyang tu dalam masjid. Ada yang tempat kita sembahyang dekat tempat sebelah tempat laluan untuk ambil wudu, itu bukan tempat masjid. Masjid dalam kawasan masjid lah. Dalam kawasan masjid yang tempat sembahyang, kita panggil tempat sembahyang. Kalau tempat laluan daripada wudu sampai ke masjid, tempat masjid dah penuh, tempat laluan wuduk tu kita sembahyang, maka itu bukan dipanggil masjid, sebab itu tempat laluan. Jadi tahiyatul masjid ni hanya dibenarkan dibuat di masjid ataupun di surau dilaksanakan solat Jumaat, itu saja yang boleh. Jadi ruangan sembahyang itu yang dibenarkan untuk solat tahiyatul masjid. Kalau di masjid kita ni dewan tu dibuka, dewan tu sebenarnya bukan tempat sembahyang, dewan tu dibuat apa, kuliah, ada kuliah duha ke kuliah hari Sabtu Ahad ke, dia akan buat situ, atau kuliah untuk orang perempuan. Tapi bila hari Jumaat mungkin sebab ramai, dia buka lah untuk semayang, tapi tujuan asal itu bukan tempat semayang. Bila hari Jumaat dia buka, jadi bila kita semayang situ tak boleh buat tahiyatul masjid. Ketika khatib sedang berkhutbah, kita boleh semayang, kita terus duduk. Kalau kita duduk situ lah. Kalau nak semayang tahiyatul masjid, kena masuk dalam sikit lah. Ya. Menjadi satu ketentuan. Apa dia tu? Menjadi satu ketentuan. Kita akan baca doa. Khutbah kedua, Jumaat angkat tangan, mengaminkan doa. Betul. Itu perkara sunat yang kita bincangkan tadi. Yang kita bincangkan tadi, ketika mana khatib membaca khutbah, disunatkan jemaah yang dengar ni, makmum, disunatkan mengangkat tangan, disunatkan menyebut perkataan amin,
jangan terlampau kuat. Jangan terlampau kuat sangat. Sekadar telinga dia ataupun orang sebelah dengar cukup. Itu saja. Kemudian ketika mendengar perkataan Nabi, bila disebut perkataan Nabi, disunatkan bila khatib berselawat kepada Nabi, maka disunatkan bagi jemaah yang dengar untuk menyaut berselawat sama sekali, berselawat bersama sekali. Selawat apa-apa, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam. Semua boleh. Disunatkan kita jawab dengan lidah lah, maknanya bukan dalam hati. Ketika mana ketika mana khatib menyebut radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anha, ketika mana khatib taradda anis sahabah, khatib ini bila sebut baca hadis, dia akan sebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi makmum jemaah yang dengar, apa dia perlu jawab? Disunatkan, hukumnya sunat bagi makmum yang dengar bila disebut radhiyallahu taala anhu kepada sahabat Nabi ataupun radhiyallahu taala anha kepada isteri-isteri Nabi, maka disunatkan bagi jemaah yang dengar menyebut perkataan amin. Kerana itu juga satu doa. Bila mana apa maksud radhiyallahu taala anhu? Bila sebut dari hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, makna daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bermaksud mudah-mudahan Allah taala merahmati dia, mudah-mudahan Allah taala redha, suka kepadanya. Jadi itu doa. Bila doa disunatkan jemaah yang mendengar menyebut perkataan amin. Dan tak disunatkan bagi mereka jawab sekali radhiyallahu taala anhu. Siapa jawab radhiyallahu taala anhu, hukum dia makruh. Untuk Nabi SAW boleh kita jawab SAW. Tetapi untuk menjawab radhiyallahu taala anhu, kalau kita jawab juga radhiyallahu taala anhu ketika khatib sedang membaca khutbah, hukumnya makruh. Yang disunatkan hanya terbatas kepada perkataan amin. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala suka kepada dia. Itu maksud dia, radhiyallahu ta'ala anhu. Okey. Ya. Buat dia solat Jumaat. Sekarang kita darjah Allah sebut buat dia zuhur. Tak, dia ba'diyah kena ba'diyah Jumaat. Kalau ba'diyah zuhur, ba'diyah zuhur tidak sah. Tak sah. Sebab sembahyang tu mesti kita kena apa, tentukan, ta'yinkan, tentukan. Sembahyang tu mesti betul. Saja aku solat sunat selepas apa? Jumaat. Kalau selepas zuhur, maka sembahyang kita tak sah. Sebab kita bukan sembahyang zuhur, sembahyang Jumaat. Maka solat sunat ba'diyah Jumaat ataupun solat sunat selepas Jumaat. Dua rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Sebelum betul. Sebelum 2 pun boleh, 4 pun boleh. Selepas 2 pun boleh, 4 boleh. Dua salam lah. Betul. Ustaz senang bertanya sikit, tapi bukanlah tajuk Jumaat ni Ustaz. Boleh Ustaz Boleh. Saya ada seorang anak, dia ni PKU, dia ni tahun 10. Tapi duit dia banyak tu Ustaz. Pasal kat raya pun dia dapat duit banyak. Jadi kebetulan saya tadi bincang, saya ada berapa tu lebih bang dia dapat. Jadi aku sudah buat duit, tolong lah pakai dia. Jadi saya kata cadangkan dengan saya supaya kita buatkan korban untuk dia. Duit tu kita korban lah, untuk nama dia lah, Muaz, nama dia Muaz, dia korban. Jadi kita fikirlah dia budak yang PKU yang dia pasal akal, dia tu macam orang budak-budak walaupun umur dia dah menjangkau masuk PKU. Jadi boleh kita buatkan kadang beri korban tu Ustaz, ataupun ayah ke macam mana? Kalau buat ibadat korban tu boleh, sah. Tapi bukan daripada duit dia, kita punya duit.
kita punya duit. Kita punya duit. Kalau duit dia tak sah. Tak, dia kalau duit dia hanya boleh untuk melaburkan yang ada memberi manfaat kepada dia. Duit tu. Kita laburkan duit tu ke, ataupun kita buat apa-apa yang memberi keuntungan kepada dia. Kalau macam ibadat korban tidak ditaklifkan kepada dia sebab dia tak apa sihat, tidak diletakkan sunat tu atas dia. Makna sunat kepada wali dia untuk buat. Makna wali tu kepada orang jaga dia, tapi menggunakan harta orang yang jaga wali tu, bukan harta dia. Jadi mana kalau saya ingat nak buat kata nama dia, saya kena keluar duit dia, saya lah, bukan mana duit dia. Betul. Jadi setakat ni saya lah, mana duit dia untuk guna untuk perbelanjaan diri dia boleh lah. Maksudnya tu dia dah keadaan dia tu, maksudnya dia tak jatuh hukum pada dia ke, tak jatuh hukum pada dia ke, atau macam mana? Maksudnya tu, Tak, dia sebenarnya ibadat korban ni untuk orang yang mampu. Kemudian untuk orang yang kita panggil seperti dia, kita hukumkan seperti budak-budak. Bila budak-budak dia tak disunatkan dia buat ibadat korban dengan harta dia. Wali dia kena buat. Bila wali dia kena buat, bukan dengan gunakan harta dia, guna harta wali. kalau ibadat lain macam puasa ke macam tu macam mana? Puasa. Untuk bayar puasa dia adakah Kalau puasa dia tak ada kewajipan apa-apa. Puasa. Sebab dia macam budak-budak. Jadi dia tak ada kewajipan apa-apa. Kalau saya pandai dia ada duit dia kan, duit yang dia ada tu, jadi saya gunakan untuk infak kepada orang anak yatim ke, betul duit yang dia ada tu. Sepatutnya tak boleh. Jadi kalau duit itu saya untuk apa saya gunakan kalau nanti yang dia ada tabungan dia. Laburkan ataupun guna untuk diri dia. Maksud saya adik saya dah meninggal. Adik Adik saya arwah. Meninggal. Kalau meninggal kena, Dia ada duit dia dalam sepanan dia. kalau sudah meninggal kena bahagi ikut ni lah. Faraid. Kepada adik-adik beradik. Dia Dia Down syndrome. kalau dia tak kahwin, Dia macam yang ni lah, macam anak Din juga. kalau dia tak kahwin, ayah dia hidup lagi. Tak ada. Ayah dia. Ayah saya tak ada, bapak saya, mak saya tak ada. Abang dia ada. Abang Kalau jangan cakap keluar lagi. datuk dia tak ada kat datuk. Semua tak ada. Maknanya Sebagai ganti dia. Saya lah. Maknanya boleh apa? Boleh dapat lah. Boleh kutip bersih lah. Bersih semua sekali. Boleh, kalau saya bagi dia kepada adik-adik saya lah. Boleh. Duit Boleh. yang ada tu, Boleh. saya beri tahu kepada saya, okey, duit arwah ni macam ni. Jadi kita mula kita bincangkan untuk dalam masing-masing ada bukan haji yang dia lah apalah semua. Boleh. Saya kata nanti saya tanya lah, saya pun tak tahu pasti kan. Boleh. Dan dia ditanya bos tu, ya sama juga lah. Boleh. Boleh Boleh. Itu sebab dia dah meninggal dunia. Kalau yang ni sebab masih hidup lagi. Yalah Ustaz, duit dia banyak Ustaz. Saya ingat ada semua dalam bank ada 10,000 dah. Anak ada pasal duit dia dapat daripada Jabatan Pendidikan Masyarakat tu lah. Kita orang tak pakai duit dia. Jadi sebab itulah kita fikir apa nak buatkan duit dia ni. Jadi ingatkan nak sumbang dia, tapi Ustaz kata tak boleh nak guna duit saya. Jawabnya tak ada lah. Tahun ni saya tahu dia tak ada duit Ustaz. Ustaz, tambahan. Kalau macam saya pesan tahu KU kan, adalah mak ayah yang sama dia tanya pada saya, ada dia ni dah
bedridden, dah tak boleh bangun. Memang bedridden lah daripada kecil. Lahir bedridden. Boleh tak kalau kita tak tahu dia tak darab pun dia bangun, kita hajikan dia terus awal. Boleh dia? Kita tak boleh Tunggu dia balik kalau balik. Tunggu dia balik. Badal haji. Balik kalau. Okey, sekadar dulu. Semoga Allah beri kefahaman kepada kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.